Assalamualaikum dan salam sejahtera, pantau agenda reformasi bersama saya Irfan Faruqi untuk waktu ini. Dan pada hari ini bukan sahaja Dewan Rakyat yang bermula sidang kembali, bahkan juga Dewan Undangan Negeri Sabah. Tapi kita nak berikan dahulu sedikit sebanyak tumpuan yang berlaku dalam Dewan Rakyat hari ini, yang mana pada hari pertama sesi persidangan Dewan Rakyat hari ini sedikit tegang susulan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng didakwa menyebut nama Tan Sri Muhyiddin Yassin di dalam Dewan Rakyat. Bangkit mempersoalkan perkara itu Ahli Parlimen Pasir Salak Jamaluddin Yahya yang berkata mengikut Peraturan Mesyuarat 365 seseorang tidak dibenarkan menyebut nama ahli Dewan lain, sebaliknya perlu menyebut nama kawasan yang diwakili. Timbalan Speaker Alice Lau Kiong kemudian meminta sesi persidangan Dewan Rakyat diteruskan. Situasi itu menyebabkan Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim bangkit menyuarakan bantahan. Terima kasih. Yang Hormat, Yang Hormat Speaker. Terima kasih Datuk Speaker. Peraturan mesyuarat telah dikeluarkan. Kalau Yang Hormat tak setuju, sebut tak setuju. Kalau tidak, apa Kalau guna Arau tahu peraturan mesyuarat, Arau pun tak boleh berdiri sekeran tanpa ucap. Saya berdiri di bawah peraturan mesyuarat 366. Bagan menyebut nama Tan Sri Muhyiddin. Dia tak boleh sebut nama macam tu, dia kena sebut kawasan, pagar, dan dia bersangka jahat kepada Tan Sri Muhyiddin. Apa yang disebut oleh Bagan adalah kerajaan seseorang itu, bukan nama seseorang dalam Dewan ini. Apakah masalah dia? Kita nak teruskan dengan soalan saya. Kita datang ke Parlimen, saya nak tanya soalan, saya nak minta jawapan. Kenapa dibiarkan begitu? Yang berdiri minta panduan untuk standing order, dia yang tak faham standing order. Boleh kita teruskan dengan soalan kita? Yang Muhammad, saya bertanya Bagan, tak tanya kamu. Ya, ini soalan saya. Tanya Bagan. Relax, Arau. Arau, sila duduk. Lagi pegang-pegang politik, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke mengingatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa kemenangan Ahli Parlimen Paguh itu pada PRU ke-14 adalah hasil sokongan pengundi Pakatan Harapan. Beliau memberi reaksi itu ketika diminta mengulas mengenai kenyataan Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional bahawa gesaan supaya Ahli UMNO menyokong DAP pada pilihan raya negeri sebagai janggal selain bertentangan dengan dasar parti itu. Dia mungkin dah lupa kot. Dia dulu pun bersama dengan Pakatan Harapan. Dia dulu pun sudah tentu berkempen untuk DAP dan Pakatan Harapan. Begitu juga DAP juga berkempen untuk dia. Di kawasan Parlimen Paguh, kalau bukannya pengundi-pengundi ataupun penyokong-penyokong PH memberikan undi kepada beliau, tidak mungkin beliau menang semasa PRU tahun 2018, PRU ke-14, atas sokongan pengundi-pengundi Pakatan Harapan juga. Jadi mungkin beliau lupalah. Sabtu hari itu Muhyiddin ada kata dia ada 80 sehingga 80% sokongan rakyat kepada perikatan. So basically macam mana YB tengok? Tak apalah, itu pandangan dia lah. Jadi ini pilihan kempen pilihan raya, mana-mana pihak boleh cakap apa-apa saja. Yang penting yang menjadi penentunya ialah rakyat. Jadi sesiapa pun boleh cakap besar. Tapi saya rasa orang yang cakap besar tu biasanya akan kecewa lah. Itu perkembangan di Dewan Rakyat. Kita beralih ke Dewan Undangan Negeri Sabah yang mana rang undang-undang RUU anti lompat parti akan dibentangkan dalam persidangan DUN Sabah yang bermula pada Isnin. Perkara itu disahkan sendiri oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur. Jelas Haji Ji dakwaan pihak pembangkang yang mengatakan kerajaan negeri sengaja melambat-lambatkan pembentangan RUU tersebut adalah tidak benar. Tetapi dalam sidang DUN kali ini, kita akan menggubal perlembagaan negeri kita untuk kita introduce ini anti-hop law. Next week. Ya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Parti Bersatu Sabah di Kota Kinabalu pada Ahad. Haji Ji dalam satu kenyataan media hari ini berkata RUU anti lompat parti melibatkan pindaan perlembagaan negeri, memerlukan kelulusan daripada Yang di-Pertua Negeri dan Raja sebelum dibentangkan di DUN. Jelasnya RUU itu juga memerlukan sokongan majoriti 2/3 di DUN untuk diluluskan.
Sementara itu, menurut Ketua Pembangkang Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, RUU Anti Lompat Parti yang akan dibentangkan akan diteliti dan dibahaskan terlebih dahulu sebelum keputusan menyokong atau sebaliknya dibuat. Jelas Presiden warisan itu, beliau akan menjadikan bil persendirian RUU Parti itu sebagai rujukan sewaktu sesi perbahasan meskipun ianya tidak akan dibentangkan. Kita tengok dulu apa pembentangan yang akan dilakukan oleh kerajaan negeri. Saya akan dengar, ya. Lepas itu bila ini nanti kandungannya itu detail part pasal perkara itu seperti yang saya nyatakan still dalam keadaan yang bagus. I don't want to discuss the detail part of it. Yeah, because I was privileged to have access reading it. But since it's already embargo, I don't want any. But cuma saya nyatakan this is the private bill, dan since it's already dibentangkan, it doesn't mean that this private bill ianya tidak perlu kita bentangkan. Kita tidak akan bentangkan. Tapi dalam perbahasan saya akan masukkan. RUU Anti Lompat Parti Sabah, itu tumpuan kita untuk waktu ini. Dan bersama-sama dalam talian Profesor Madya Dr. Romzi Ationg, penyelidik GeoPass UMS. Terima kasih Doktor bersama kami untuk waktu ini. Tapi sebelum kita memberikan tumpuan kepada RUU Anti Lompat Parti, berikan sedikit gambaran lebih jelas berkenaan dengan situasi semasa politik di Sabah. Siapakah pembangkang, siapakah kerajaan, bagaimana komposisinya dan bagaimanakah situasi dalam Dewan Undangan Negeri ketika ini, Doktor? Baik, Fan, sedikit gambaran untuk keadaan politik di Sabah. Ramai yang mengandaikan bahawasanya kestabilan politik masih menjadi tanda tanya di Sabah ni. Sebabnya ada beberapa perkara yang menyebabkan ramai pihak yang berpendapat demikian. Yang pertamanya itu keunikan komposisi kerusi di Dewan Undangan Negeri yang ada pada ketika ini. Kita sedia maklum bahawasanya UMNO di peringkat persekutuan adalah sebahagian daripada kerajaan. Tetapi di peringkat negeri Sabah ini ada 4 orang ahli UMNO yang menyokong kepimpinan Datuk Seri Haji G. Tetapi dalam masa yang sama ada 8 lagi ahli UMNO yang diketuai oleh Datuk Seri Bung Mokhtar yang bekerjasama dengan warisan untuk menjadi sebahagian daripada pembangkang di peringkat negeri. Setakat ini kita ada 50 kerusi untuk pihak kerajaan dan ada 27 kerusi untuk pihak pembangkang. Kita juga ada beberapa kerusi lantikan politik yang dilantik, adun dilantik, dan ini menjadikan keunikan politik di Sabah itu sebagai suatu asas untuk mengatakan bahawasanya kestabilan politik di Sabah ini masih lagi menjadi persoalan. Kalaulah tiba-tiba 4 orang yang menyokong Datuk Seri Haji G itu bermasalah dari segi mengekalkan kerusi masing-masing, maka itu akan berlaku satu lagi perubahan yang mungkin kita tidak inginkan, dan kestabilan politik Sabah itu sekali lagi dikompromi. Dan bila sebut tentang kestabilan itu, Doktor, adakah memang wujud ada desas-desus ataupun bicara-bicara berkenaan dengan cubaan untuk menggugat kedudukan kerajaan semasa, memandangkan ada beberapa insiden pertukaran parti, walaupun itu pertukaran daripada pembangkang kepada kerajaan, tapi adakah ada masih tawar-menawar dalam kalangan ahli Dewan Undangan Negeri dalam Sabah? Ramai pihak mengandaikan demikian. Cumanya kita tidak mempunyai bukti sejauh mana tawar-menawar itu. Cuma harapan kita untuk melihat peningkatan politik di Sabah ini setidak-tidaknya stabil untuk sehingga tempoh berakhir DUN yang ke-16 ini. Kita tidak hendak melihat lagi keadaan politik yang tidak stabil. Kita berhadapan dengan pelbagai masalah, dan harapannya kerajaan yang diketuai oleh Datuk Seri Haji G ini mampu untuk mengatasi masalah semasa yang menghambat kehidupan rakyat ini, banding fokus kepada berpolitik. Ya. Dan untuk waktu ini, Doktor, bila kita sebut berkenaan dengan RUU Anti Lompat Parti, sekurang-kurangnya hanya 8 negeri yang menguasakannya. Yang terkini ialah Kedah pada bulan Mac yang lalu. Dan bila sebut tentang RUU dalam konteks Sabah, adakah ada perbezaan naratif yang dibawa oleh kerajaan ataupun dikehendaki oleh rakyat Sabah khususnya? Iya, RUU anti lompat ini sebenarnya sudah lama dibincangkan. Kita telah membincangkan anti lompat parti sejak pentadbiran PBS. Apa yang kita hendak itu ialah penyelesaian tuntas aktiviti lompat-melompat ini. Apa yang kita nampak sekarang ini, RUU anti lompat parti itu hanya terhad kepada secara individu, dan perpindahan secara en blok itu masih lagi seolah-olah diterima pakai. Jadi saya rasa itu adalah suatu benda yang seharusnya
kita fikirkan semula, larangan lompat parti itu haruslah bukan hanya terpakai terhadap individu atau wakil rakyat itu secara individu, tapi juga terhadap perpindahan daripada satu gabungan kepada gabungan yang lain. Rasanya itu adalah benda yang harus kita utamakan. Sebabnya tanpa melihat aspek yang demikian, kestabilan politik itu masih dikompromikan. Sebabnya akan berlaku, ada kemungkinan wakil rakyat ini mengambil peluang untuk menggunakan istilah perpindahan secara on block itu sebagai kaedah untuk meninggalkan gabungan tertentu. Dan ini sudah pasti akan merubah lagi landscape politik negara. Negeri khususnya di Sabah. Ya, Doktor, kerana di peringkat persekutuan, peralihan secara en blok itu mungkin sedikit sukar berbanding dengan apabila kita melihat kepada situasinya di Sabah secara khusus. Kerana ada banyak parti, ada banyak gabungan yang manakala nak berpindah secara en blok itu bukanlah suatu perkara yang sukar kerana tidak perlu meyakinkan begitu ramai ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi dengan adanya RUU anti lompat parti seperti mana Doktor nyatakan tadi, adakah untuk masa depan dia akan lebih mengekang ataupun ia perlu penambahbaikan supaya ia tidak boleh membenarkan sesiapa pun menggugat kestabilan kerajaan? Sudah semestinya, Fan, kita perlukan penyelesaian yang tuntas. Bukanlah hanya peraturan yang mengekang secara individu itu. Kita tidak hendak on block itu pun berlaku. Mungkin juga ada tambahan. Kita tidak dapat mengenal pasti lagi apa tambahan yang perlu itu. Cuma ya hendaklah larangan berpindah parti bukan hanya secara individu tapi juga berpindah gabungan ke satu gabungan yang lain. Mungkin juga hukuman itu perlu diperketatkan. Contohnya tidak boleh bertanding untuk tempoh tertentu yang lama. Selain itu denda maksimum yang semaksimumnya dan sebagainya. Dan adakah perkara itu boleh dilaksanakan ataupun ia boleh menjadi deterrent kepada ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah? Saya bertanyakan soalan ini, Doktor, kerana saya difahamkan bahawa situasi politik di Borneo, di Sabah dan Sarawak ini langsung tidak sama dengan Semenanjung. Tidak seperti yang dibayangkan di Semenanjung. Di Sabah itu politiknya lebih rencam, memandangkan bukan sahaja kawasan yang lebih luas tetapi juga etnik yang berbagai, dan kerana itu juga memberikan kesan kepada situasi politik di sana. Semestinya, Fan. Itu sebab tadi saya kata politik di Sabah ini unik dan kadang-kadang mengelirukan. Ramai rakan-rakan di Semenanjung kata, macam mana politik Sabah ni? Seolah-olah dia bukan dalam keadaan berada di Malaysia. Ialah mungkin faktor kerencaman suku kaum, agama dan sebagainya itu menjadi penentu. Saya rasa proses untuk implementasi perubahan ataupun akta anti lompat ini boleh dilakukan di Sabah walaupun ada ciri-ciri kesukaran, tapi kita mengharapkan suatu hari nanti benda itu akan dapat dilaksanakan. Kita yakin penduduk di Sabah ini khususnya pemimpin khususnya generasi baru akan melihat keperluan untuk lebih fokus kepada rakyat berbanding berpolitik semata-mata. Ialah mungkin sebelum ini kita melihat wakil rakyat sebagai sebahagian daripada masyarakat di Sabah yang oportunis, dan kita hendak mengurangkan yang demikian melalui mungkin pengenalan peraturan seperti ini, dan juga mungkin kita memerlukan kesedaran bahawasanya perlulah wakil rakyat yang lebih dinamik, lebih berintegriti dan sebagainya. Baik, Doktor, kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk saya tanyakan dan mohon pandangan daripada Doktor berkenaan dengan kedudukan Datuk Seri Bermotaradin. Kan difahamkan bahawa faksyen UMNO di Sabah itu dah terbagi pada dua, tapi sekiranya dilaksanakan anti lompat parti seperti mana peringkat persekutuan, maka tidak boleh ada perpecahan sedemikian. Jadi bagaimanakah akan berlaku? Apakah implikasinya kepada sokongan kepada kerajaan dalam Dewan Undangan Negeri? Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini untuk agenda reformasi. Kembali dalam pantau agenda reformasi, sebelum kita meneruskan perbincangan berkenaan dengan RUU anti lompat parti di Sabah, ini perkembangan lain dalam Dewan Rakyat. Golongan berpendapatan tinggi atau T20 tidak akan lagi menerima sebarang subsidi sama ada untuk penggunaan elektrik atau menunaikan haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pangkalan data utama padu iaitu sistem penyelarasan data yang dijangka siap menjelang akhir tahun ini akan menyelaras penilaian agihan subsidi kepada golongan yang layak. Kita tidak naikkan kadar elektrik melainkan untuk T20. Saya nak jelaskan di sini.
untuk T20 sahaja, iaitu rumah-rumah besar yang tidak akan diberi subsidi elektrik. Dan pangkalan data utama padu akan dapat menyelaraskan semua angka-angka yang disebut. Ini sama saja seperti mana bantuan kewangan haji. Kepada B40 kita tambah, tapi bagi T20 tidak akan ada lagi tambahan ataupun subsidi daripada kerajaan. Mereka harus belanja sepenuhnya kos haji kerana mereka di kalangan yang mampu. Selanjutnya, meskipun kaedah rundingan terus atau tender terpilih dihentikan, namun kerajaan perlu bergerak seiring dengan keperluan dan keadaan semasa. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan dalam situasi-situasi kecemasan, kerajaan terpaksa mempercepatkan kelulusan seperti projek Tempatan Banjir di Kelantan, Terengganu dan Johor dengan menggunakan kaedah fast track. Menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang menyifatkan berlaku kecelaruan dasar sehingga menjejaskan kepercayaan pelabur. Perdana Menteri berkata, jika mengikut proses biasa, maka kelulusan kontrak hanya dapat dimulakan pada November. Saya tidak fikir ada kekeliruan. Kerana kalau kita kata batalkan projek rundingan terus, kita sebut untuk Tempatan Banjir harus ada langkah percepatan, dan ini termasuk yang disebut pre-queue dan selected tender. Itu di Parlimen. Masalah yang berhormat Larut harus hadir di Parlimen untuk mendengar jawapan. Ya, ini tidak ada pertentangan. Yang berhormat Kubang Kriam Tun, saya selalu sebut tak boleh rundingan terus, tapi untuk Tempatan Banjir. Kalau kita ikut proses biasa yang kata kecelaru ni, ya, maka kelulusan kontrak Tempatan Banjir hanya dapat dimulakan bulan November, Disember. Dan Kelantan, Terengganu, Johor, semua kata tak boleh, kena segerakan. Maka kita kata kita adakan fast track, tetapi mesti tender dengan syarat-syarat setelah melalui proses pre-queue. Jadi itu soal yang spesifik soal Tempatan Banjir. Tapi yang merungut, dasarnya ada. Kalau dasar kita celaru, pertumbuhan tidak akan dapat mengatasi Indonesia, Vietnam dan China. Kalau dasarnya celaru, tidak mungkin pelaburan datang. Dan untuk penjelasan, pelaburan ini serius sebab sebulan setelah kita ke negara China, Geely datang. Bukan saja launch Proton PX9 90, tetapi juga mencadangkan supaya disegerakan projek Automotive City Tanjung Malim. Rongshan telah berguling. Jadi maknanya ada dasar yang jelas yang mereka ketahui. Begitu juga yang disebut saudara umpamanya tentang rungutan biasa kita dengar. Tapi dan kalau Larut beri pandangan apa yang spesifik, saya boleh terima. Tidak ada, bukan maknanya penyelesaian ini muktaman. Kalau ada rungutan yang munasabah, saya boleh ambil kira dan kita boleh buat penyesuaian yang perlu, kerana yang penting adalah untuk menjana pertumbuhan yang lebih rancak di negara kita. Baik, kita kembali untuk berikan tumpuan kepada rang undang-undang anti lompat parti yang akan dibentangkan dalam Dewan Undangan Negeri Sabah. Dalam talian bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Romzi Ationg, penyelidik Geopas UMS. Doktor, sebelum kita berehat tadi, kita bangkitkan persoalan berkenaan dengan implikasi pelaksanaan rang undang-undang ataupun Akta Anti Lompat Parti dalam konteks DUN Sabah. Bagaimana kedudukan Datuk Seri Bong Muhtaradin memandangkan UMNO terpecah dua dalam kedudukannya dalam Dewan Undangan Negeri ketika ini, Doktor? Baik, antara kesan yang terdekat rasanya apabila dilaksanakan akta anti lompat parti ini ialah mungkin ada kemungkinan 4 orang ahli UMNO yang menyokong Datuk Seri Haji itu perlu mengosongkan kerusi, dan itu akan membolehkan Datuk Seri Bong untuk mengusahakan supaya 4 kerusi itu boleh diperoleh semula dan kembali untuk menguasai kesemua 4 kerusi itu. Namun harus diingat bahawasanya keputusan untuk sama ada perlu keempat-empat itu mengosongkan kerusi atau sebaliknya adalah tergantung pada keputusan yang bahagia speaker, speaker Dewan Undangan Negeri dan juga sokongan TYT. Jika benda itu tidak berlaku, makanya rasanya kita masih lagi ada 4 wakil rakyat UMNO yang akan menyokong Datuk Seri Haji. Baik, rasanya kesan jangka panjang itu ialah kita mengharapkan
pelaksanaan akta anti lompat ini akan menuju pada kestabilan politik di Sabah. Kita tidak lagi hendak melihat 2 tahun pilihan raya. Dalam tempoh beberapa tahun itu ada kekacauan, ada usaha-usaha untuk saling menjatuhkan, sehingganya usaha untuk fokus pada pentadbiran negeri yang khususnya menjurus pada pembangunan, penyelesaian masalah itu terganggu. Oleh demikian, berdasarkan kepada kedudukan ahli Dewan Undangan Negeri dalam DUN ketika ini, Doktor, sambutan ataupun sokongan kepada RUU Anti Lompat Parti yang akan dibentangkan oleh Ketua Menteri ini bagaimana? Adakah ada tentangan? Apakah ada kritikan, rungutan ataupun memang sambutan total untuk memastikan bahawa ia diluluskan? Baik, akta anti lompat ini sudah dibincangkan sejak berpuluh tahun di Sabah ini. Kita menghendaki benda ini dilaksanakan. Ketika zaman PBS, benda ini sudah mula diwujudkan. Maksudnya di situ majoriti rakyat di Sabah ini sudah faham tentang keperluan pelaksanaan akta yang demikian. Dan harapan kita ialah untuk semua wakil rakyat yang wakil rakyat di Sabah ini menyokong RUU akta anti lompat parti ini. Cuma harus diingat bahwasanya setiap YB ini ada agenda tersendiri. Masing-masing ingin mempunyai demand tertentu. Jadi ada kemungkinan itu yang akan menjadi sedikit kekangan, tapi akhirnya kita mengharap akta anti lompat parti ini dilaksanakan di Sabah. Itu bukan hanya untuk kepentingan wakil rakyat, tapi ia semata-mata untuk kepentingan rakyat Sabah secara keseluruhannya. Dan berbangkit berkenaan dengan apa yang Doktor nyatakan tadi, sama seperti menyatakan oleh Datuk Seri Haji Jin Nur, Ketua Menteri Sabah dalam kenyataannya ketika menyatakan bahawa RUU akan dibentangkan, dia berkata bahawa akan mendapat sokongan dengan selesa daripada ADUN JRS dan juga Pakatan Harapan. Dan itu memberikan gambaran seolah-olah ada di kalangan penyokong kerajaan, di kalangan parti yang lain, mungkin 50-50 dalam hal ini. Bagaimana Doktor melihat dan memahami kenyataan daripada Ketua Menteri tersebut? Ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kita sudah diinstil dengan agenda keperluan pelaksanaan akta anti lompat parti ini sejak sekian lama, dan harapannya semua wakil rakyat itu faham tentang keperluan. Di pihak pembangkang itu saya yakin kalaupun tidak kesemuanya, ada di kalangannya yang akan menyokong supaya akta ini diluluskan. Di pihak kerajaan sudah semestinya demikian. Cuma setakat ini kita hanya mempunyai 50 kursi di pihak kerajaan. Kalau kita masukkan jumlah 6 orang ADUN lantikan itu, kita kekurangan 1 kursi untuk membolehkan RUU ini dapat diluluskan. Jadi harapan kita untuk di pihak pembangkang pun hati terbuka untuk menyokong akta ini supaya diluluskan. Dan RUU anti lompat parti di Sabah ini, Doktor, apakah ada libat urus bersama ahli akademik khususnya di Sabah untuk mendapatkan pandangan dan juga sedikit sebanyak berkenaan dengan gambaran yang akan dimasukkan sekali dalam RUU itu? Kerana kenyataan daripada Datuk Seri Syafiee tadi menyatakan bahawa beliau mempunyai privilege untuk melihat RUU tersebut dan beliau bandingkan dengan RUU persendirian yang beliau cuba bawa tetapi tidak dibentangkan. Saya nak dapatkan sama ada ahli akademik dan juga penganalisis politik juga diberikan ruang untuk memberikan sumbangsaran dalam RUU yang akan dibentangkan nanti? Kita tidak mempunyai penglibatan secara langsung terhadap usaha untuk memastikan akta ini dapat diluluskan. Cuma yang kita tahu ialah ada beberapa penasihat dari kalangan ahli akademik yang secara langsung mempunyai perbualan dengan sama ada ahli politik di pihak pembangkang maupun di pihak kerajaan. Jadi kita mengharapkan dengan adanya perbincangan itu membuahkan hasil ataupun memberi fokus terhadap aspek akta anti lompat parti ini. Tapi ya, setahu saya tiadalah perbincangan secara khusus pernah dilakukan. Baik. Doktor, saya nak bangkitkan satu kenyataan secara hipotetikal. Sekiranya ia tidak berjaya diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri, apakah kerajaan ini mampu bertahan sehingga pilihan raya negeri yang akan datang, Doktor? Biasanya kegagalan untuk meluluskan suatu RUU itu akan memberi gambaran terhadap ketidakstabilan suatu kerajaan, dan karenanya dia disusuli oleh pelbagai tindakan yang tidak munasabah
ada juga keadaan di mana suatu kerajaan itu akan runtuh. Tetapi saya melihat untuk kes Sabah ini, memandangkan kita ada mempunyai 50 kursi yang menyokong di pihak kerajaan. Semalam pun ada satu lagi kursi pembangkang yang mengambil keputusan untuk menyokong. Jadi saya rasa benda itu masih lagi boleh dianggap sebagai tidak menjurus kepada perubahan kerajaan, cuma ketidakstabilan itu akan berkekalan. Adakah maksud doktor dalam tempoh sehinggalah RUU ini diluluskan akan berlaku beberapa lagi tindakan ahli DUN daripada pembangkang akan beralih pada kerajaan? Adakah begitu ini maksudkan doktor? Iya, itulah yang menjadi perbualan di kedai kopi di Sabah ini, khususnya di Kota Kinabalu. Masih ramai yang menganggap benda itu sedang berlaku. Dan ada setengah rakan itu yang mengatakan memang ada usaha itu, tetapi kita tidak mempunyai bukti sejauh mana usaha untuk negosiasi itu berlaku. Baik, terima kasih Dr. Profesor Madya Dr. Romzi Ationg, pendidik GeoPes UMS, memberikan gambaran berkenaan dengan situasi semasa politik di Sabah dan juga berkenaan dengan RUU anti lompat parti yang akan dibentangkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri Sabah pada sidang kali ini seperti mana dinyatakan oleh Ketua Menteri. Tapi kita akan terus memantau keadaan dan situasi politik semasa di Sabah. Apakah masih ada tawar-menawar sehinggalah RUU ini diluluskan di peringkat DUN Sabah. Sekian sahaja untuk pantau agenda reformasi untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.